apa yang kita mau koreksi, tuan-tuan? Apakah Ramadan kali ini lebih baik daripada Ramadan-Ramadan yang lalu? Apakah amalan-amalan yang kita buat lebih bagus, berkualiti berbanding dengan Ramadan-Ramadan yang lalu? Tuan-tuan, Nabi SAW sempat berpuasa hanya 9 kali saja. 9 tahun ataupun 9 kali. Daripada 9 kali itu, Nabi berpuasa 29 hari selama 8 tahun ataupun 8 kali. Daripada 9 kali itu, 29 hari dia berpuasa selama 8 tahun ataupun 8 kali. Satu kali saja Nabi berpuasa 30 hari. Kita, tuan-tuan, sekarang kalau kita umur 60, umur kita sekarang 60, tuan-tuan, kalau kita balik, lelaki balik 15 tahun, berapa tahun sudah kita puasa, tuan-tuan? 45 tahun? 45 kan? Kalau kita umur 50, maka kita punya puasa sudah 35 tahun. Kita koreksi, tuan-tuan, 35 tahun kalau kita umur 50 tahun, 35 tahun kalau kita umur 60 tahun, 45 tahun. Kalau kita umur 70 tahun, 55 tahun. Kalau kita umur 80 tahun, 65 tahun, kita sudah menunaikan fardu Ramadan. Tapi, tuan-tuan, apa kualiti yang kita telah buat? Daripada berpuluh tahun tu, Lailatul Qadar, berapa banyak sudah kita dapat? Lailatul Qadar. Tuan-tuan, kalau kita tengok, kan, orang mencari Lailatul Qadar, tapi ada orang lepas tarawih mencari nasi kandar. Cari nasi kandar kedai mamak. Ya, sibuk sana 2-3 jam kedai mamak. Ini masalah. Tuan-tuan, ini masalah dia. Seperti saya sebut sebelum ni. Ya, saya ulang balik. Orang beriman ni kalau mencari orang beriman, kata ulama, kita cari di 3 tempat. 3 tempat. Pertama, di rumah. Mau cari dia di rumah. Yang kedua, cari dia di tempat kerja. Ya, tempat kerja. Yang ketiga, cari dia di mana? Di masjid. Itu tempat orang beriman. Confirm jumpa di situ. Tapi sekarang ni saya tambah, tuan-tuan, mau cari orang beriman, tempat yang keempat di mana? Kedai mamak. Tengok lepas sembahyang, memang kedai mamak lah tu. Jadi, tuan-tuan, tajuk sebenarnya yang diberikan kepada saya adalah menjalani, tak silap saya, ibadah di malam hari. Di malam hari. Jadi, tuan-tuan, Nabi memang pernah menyebut, ya, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang bangun malam, ya, bangun malam, sama ada dia sembahyang ataupun membaca Al-Quran ataupun berzikir, meminta ampun kepada Allah. Lagi-lagi, tuan-tuan, setengah jam sebelum habis sahur, sebelum azan. Wabil ashari hum yastaghfirun. Pada waktu sahur mereka memohon ampun pada Allah. Ya, tuan-tuan, Allah akan mengampun dosa sebelum, tuan-tuan. Ini Nabi sebut, ya, pada malam, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang bangun malam dengan penuh keimanan dan mengharap pahala daripada Allah, Allah akan ampun dosanya. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi, tuan-tuan, masalahnya ada satu, Nabi kata apa? Diriwayatkan ada Nabi, ya, sa'adal mimbara, bahwasanya Nabi naik mimbar, tangga mimbar.
Ya, dia naik tangga mimbar. Faqala amin, amin, amin. Nabi berkata amin, amin, amin 3 kali. Hadis ini hadis masyhur tuan-tuan ya. Qila ya Rasulullah. Nabi ditanya, wahai Rasulullah, innaka hina sa'idtal mimbar qulta amin, amin, amin. Nabi ditanya, apabila engkau naik ke mimbar, engkau berkata amin, amin, amin. Qala, Nabi menjawab, inna Jibrila atani faqala, sesungguhnya Jibril datang kepada aku dan dia berkata, man adraka syahra ramadana wa lam yughfar lahu fadakhalan nara fa'abadahu Allah. Qul amin, faqultu amin. Jibril kata, tuan-tuan, masa Nabi naik atau mimbar, ya, Jibril datang. Sahabat tak nampak, sahabat hanya dengar Nabi kata amin, amin, amin. Tapi Jibril kata kepada Nabi, man adraka syahra ramadana walam yughfar lahu, siapa yang sempat menemui Ramadan tetapi Allah tak ampunkan dia, Allah tidak ampun. Masuk Ramadan, ya, dia puasa juga, tapi mungkin ketika dia berpuasa dia mengumpat juga, ya, mengata orang juga, hasad dengki juga, ya, hasad dengki juga. Mungkin dia sembahyang malam, sembahyang tarawih, riak dia menunjuk pada orang, kan? Itu Nabi kata, falam yughfar lahu, Allah tak ampunkannya, fadakhalan nara. Jibril kata dia pula masuk neraka, fa'abadahu Allah. Dia kata apa? Qul amin, katakanlah wahai Muhammad, amin. Faqultu amin, aku pun berkata amin, ya. Nabi kata amin sebab orang ni dia sempat jumpa Ramadan tapi Allah ampunkan dia, ya. Dia puasa juga tapi judi juga. Tuan-tuan, dia sembahyang juga tapi nombor rekor juga. Ini problem lah tuan-tuan, ya. Dalam masa yang sama dia buat maksiat. Saya selalu cerita ni tuan-tuan, kan, kalau dulu 15 tahun dulu kita selalu tu terjumpa haji-haji pakai kopiah, ya, pergi nombor rekor, beli nombor rekor. Beli nombor rekor tuan-tuan, ya. Lepas tu depan nombor rekor dia memaki lagi. Cilaka, dia bilang, kalau ni nombor ngam ampai 5,000, ya, ampai 5,000 dia bilang. Kebetulan saya limpas belakang dia, Assalamualaikum Ji. Waalaikumsalam. Ustaz, dia bilang, dia simpan dia punya nombor. Sujud, ya, ketika sujud jatuh 5 keping nombor rekor. Nombor rekor tuan-tuan, 5 keping terjatuh, ya. Sujud balik, bangun, hilang sudah nombor rekor tu, diambil sudah. Ingat tuan-tuan, sembahyang juga tapi nombor rekor juga. Ada juga tuan-tuan, dia tak sudah pergi beli nombor rekor, dia bilang taubat sudah dia. Ustaz, aku taubat sudah Ustaz, taubat sudah aku. Ya, berlaku tuan-tuan. Ini pengalaman saya lah, bukan pengalaman orang lain. Ya. Taubat sudah aku Ustaz. Tapi saya cek tuan-tuan, dia taubat tak pergi kedai nombor, tapi dia mengirim. Kau tolong beli ya. Kawan yang satu geng dengan dia, kaki nombor, dia beli juga nombor rekor tuan-tuan. Ya, melalui kawan. Ini problem. Ini problem. Jadi inilah tuan-tuan, ya, untuk kita mendapat ampun daripada Allah, ya, kita jangan campur maksiat dengan ibadah kita ni. Ya, itulah Nabi sebut. Ramai yang berpuasa, tapi yang didapat apa? Lapar dan dahaga.
Ya. Kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa ramai yang berpuasa tapi dia tidak dapat apa-apa daripada puasanya melainkan lapar dan dahaga. Wa kam min qa'imin. Berapa ramai pula yang bangun malam. Ya, bangun malam. Wa kam min qa'imin. Berapa ramai yang bangun malam? Laisa lahu min qiyamihi. Tidak dia dapat daripada apa yang dia lakukan ketika melakukan qiyam illa sahar, melainkan bangun saja. Artinya dia qiyam itu tidak dapat apa-apa pahala. Ini yang kita takut, tuan-tuan. Ini yang kita takut. Yang kedua, tuan-tuan, waman adraka abawai, siapa yang sempat dengan dua ibu bapanya. Ya, adrak ni tuan-tuan, saya terjemah dengan sempat. Ada orang, tuan-tuan, tak sempat dengan bapa. Contohnya Nabi SAW, bapanya dia tak sempat, ibunya sempat. Ya, au ahadahuma, ataupun salah satu dari kedua ibu bapanya. Walam yabarrahuma, tetapi orang ni tidak berbakti. Bukan berbuat baik, tuan-tuan, berbakti. Orang ni sempat dengan kedua ibu bapanya atau salah satu daripada keduanya, tetapi dia tidak berbakti kepada keduanya. Famata, dia pun mati. Fadakhalan nara, ditakdirkan ini masuk neraka. Fa'ab'adahu Allah, Allah menjauhkan orang ini daripada neraka. Sedangkan dimasukkan ke dalam neraka, Allah jauhkan daripada neraka. Qul amin. Ketika Nabi naik tangga kedua, Nabi kata, Jibril kata, katakan amin ya Muhammad, ya Rasulullah, katakan amin. Faqultu amin. Nabi pun kata amin. Ya, supaya orang tu jangan apa? Jangan masuk dalam neraka. Tuan-tuan, kita ni, tuan-tuan, hebat kita ni, nampak hebat kita ni, tuan-tuan. Ya. Termasuk saya lah, bukan saya cakap tuan-tuan saja, termasuk saya. Hebat kita ni bukan sebab kita. Tuan-tuan, hebat seseorang itu apa saja pangkat dia. Imam besar kah? Pengarah kah? Menteri kah? Timbalan menteri kah? Tuan-tuan, hebatnya tu Allah pertama, Allah tutup aib. Allah tutup aib. Kalau Allah buka aib, dia datang ke masjid negeri pun dia malu. Kalau Allah buka aib seseorang, dia mau datang ke masjid pun malu, tuan-tuan. Sebab dosa dia. Sama ada dosa dengan manusia ataupun dosa dengan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan, seseorang tu hebat, tuan-tuan, mungkin sebab doa kedua ibu bapanya. Sebab doa kedua ibu bapaknya. Tuan-tuan, kan, bila saya baca hadis-hadis, kisah-kisah, tuan-tuan, dalam kitab-kitab, orang yang disebut senang masuk syurga ni adalah orang-orang yang pangkatnya tidak besar, yang kerjanya bukan kerja yang hebat-hebat, bukan kerja pejabat, ya, tapi kerja yang biasa-biasa. Kalau orang tengok pun low class. Contohnya, tuan-tuan, sengaja saya buat cerita ni. Contohnya Nabi Musa AS. Mungkin ada yang sudah dengar, tapi saya ulang balik. Nabi Musa AS, Nabi Musa, tuan-tuan, dia pernah bertanya kepada Allah, ya Allah, siapa jiranku di syurga? Siapa jiranku di syurga? Nabi Musa bertanya siapa jiran dia. Allah beritahu siapa? Tuna jiranmu di syurga. Tuna jiranmu. Siapa, tuan-tuan? Jazzar. Arab kata jazzar. Jazzar ni apa? Penjual daging. Penjual daging di pasar. Ya. Kenapa pula dia punya jiran di syurga ni tukang daging, penjual daging? Kenapa tidak pengarah? Ya, kenapa tidak orang yang pangkat tinggi, kurang-kurang ketua kampung kah? Ini penjual daging. Jadi, tuan-tuan, Nabi Musa pun, orang Indonesia bilang penasaran. Tertanya-tanya. Jadi, tuan-tuan,
Dia pun cek orang tu. Ya, rupanya penjual daging ni dia hanya menjual daging sampai zuhur saja. Sampai zuhur tengah hari. Lepas tengah hari dia akan pulang. Jadi tuan-tuan, Nabi Musa ikut dia. Ikut sampai rumah dia. Nabi Musa tanya, "Tuan, boleh tak aku jadi tetamu tuan?" Orang tu bilang, kalau orang Sabah bilang, "Boleh bah kalau kau." Ya, boleh bah kalau kau. Jadi dia masuk tuan. Dia jadi tetamu. Nabi Musa menjadi tetamu kepada tukang daging, penjual daging. Jadi tuan-tuan, penjual daging ni rupanya tiap-tiap hari dia akan masak daging, rebus contohnya ataupun buat sup. Lepas direbus tu, dia akan bagi makan ibu dia. Dia akan suap ibu dia. Ya, dia akan suap ibu. Hari-hari begitu tuan-tuan rupanya. Hari-hari begitu. Jadi tuan-tuan, bila dia buat hari-hari begitu, lepas makan, ibunya akan berdoa tiap-tiap hari juga. Ibu dia berdoa apa? Ya Allah, ya Allah, masukkanlah anakku ke dalam syurga bersama Musa alaihissalam. Ya Allah, masukkanlah anak aku ini bersama Nabi Musa alaihissalam. Jadi tuan-tuan, Allah makbulkan doa ibu tukang jual daging itu. Dia akan bersama Nabi Musa berjiran lagi di syurga. Kenapa tuan-tuan? Ibunya berdoa. Jadi tuan-tuan, kita hebat bukan sebab kita tuan-tuan. Kadang-kadang bukan sebab kita. Kalau bukan sebab dua ibu bapa kita jadi begini. Kita tidak akan jadi begini tuan-tuan. Ya, menjadi pegawai. Ya. Menjadi orang besar dan sebagainya. Sebab apa tuan-tuan? Mungkin doa dua ibu bapa kita. Yang ketiga tuan-tuan, faman zukirta indahu, dan apabila engkau disebut falam yusalli alaika. Contohnya tuan-tuan, saya sebut Rasulullah tapi kita tidak bersalawat pun. Kan? Kita tuan-tuan adab dengan Nabi, kalau disebut Rasulullah kita bersalawat. Masalahnya kita tidak bersalawat. Faman zukirta, siapa yang nama kau disebut di sisinya indahu falam yusalli alaika, tetapi dia tidak bersalawat terhadapmu, fadakhalan nar. Jibril kata, tangga ketiga Nabi naik disebut itu, fadakhalan nar, dia dimasukkan ke dalam neraka. Fa'abadahu Allah, tetapi Allah jauhkan daripada neraka. Qul amin, kata Jibril, katakanlah ya Rasulullah amin, perkenankanlah. Fakultu amin, dan aku pun kata amin. Jadi tuan-tuan, kalau Nabi disebut, selawat kita tuan-tuan. Kita takut dengan sebab kita tak selawat, boleh masuk neraka. Sebab kita tidak apa tuan-tuan? Tidak berselawat kepada Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, bila beramal menghidupkan malam Ramadan, bila mula malam tuan-tuan? Bila mula malam? Malam artinya bermula apabila maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar, artinya masuk sudah malam. Masuk malam. Jadi tuan-tuan, ketika itulah bermula kita beramal. Contohnya kita bersedekah. Bersedekah tuan-tuan. Contoh bersedekah apa? Kita membelanja orang berbuka puasa. Itu bersedekah tuan-tuan. Membelanja orang berbuka puasa. Kalau kita membelanja orang berbuka puasa tuan-tuan, kita akan dapat pahala puasa orang yang kita belanja buka puasa tu. Contohnya hari tu dia kerja, dia pejabat. Dia berzikir. Dia banyak berzikir. Lepas tu dia pun memang berpuasa. Pahala orang yang kita belanja berbuka puasa tu tuan-tuan akan dapat kepada kita, dan orang yang berbuka puasa tu yang kita belanja tu pun tidak kurang pahala dia. Itu tuan-tuan.
Kan? Kalau kita mula mau beribadah tuan-tuan, ibadah sedekah itulah kita akan dapat. Ya. Abdullah bin Umar tuan-tuan, kalau tidak silap, dia tak akan berbuka puasa melainkan dia berbuka dengan fakir miskin. Ini sahabat nih. Dia akan berbuka puasa dengan fakir miskin. Ada tabi'in tuan-tuan, tabi'in. Tiap-tiap hari dia akan berbuka puasa dengan 500 orang miskin. Ini dia berduit tuan-tuan. Ya, saya dulu belajar di Mesir, ada dipanggil Ma'idatul Rahman. Ya, Ma'idatul Rahman. Orang kaya akan buka kemah depan rumah dia di atas jalan tuan-tuan. Maka akan datang orang-orang miskin berbuka puasa di kemah tersebut. Hari-hari sampai hari raya. Ini orang kaya tuan-tuan. Dia jamu orang miskin. Bagi makan orang miskin. Ya, bagi makan orang miskin hari-hari sampai habis Ramadan. Allah. Sebab apa tuan-tuan? Dia beramal dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, dia akan mendapat pahala puasa orang yang berpuasa itu. Tuan-tuan, tanpa dikurangi orang yang berpuasa itu diberi makan berpuasa tuan-tuan. Punya banyak pahala tuan-tuan. Ya, itu satu. Jadi tuan, kita kalau bukan Ramadan pun kita belanja kawan-kawan pun tuan-tuan, itu pun pahala. Itu pun pahala tuan-tuan. Sebab apa? Satu, kita belanja dia makan. Yang kedua, dengan kita belanja dia makan tuan-tuan, makanan itu menjadi darah daging dia. Menjadi darah daging. Dia pula beramal, sembahyang dia, ya. Dia beramal ibadat, membaca Al-Quran, dia berzikir tuan-tuan, kan? Dengan sebab kita belanja dia menjadi darah daging, dengan menjadi darah daging itu tuan-tuan, kita kekal mendapat pahala. Cuba bayangkan, ada orang tuan-tuan mau belanja kawan pun punya kedekut. Ya Allah, ya, kawan di sebelah je pun, tak payahlah belanja kawan ni, tak pernah juga ada belanja aku. Begitu pula dikira. Hei, punya karit, dekut punya orang. Ini masalah tuan-tuan. Ya, saya tidak mau sentuh pasal ni banyak tuan-tuan, tapi Nabi SAW seorang yang pemurah. Tapi bila bulan puasa tuan-tuan, dia lebih pemurah. Lebih pemurah tuan-tuan. Lebih pemurah. Pernah satu kali Nabi SAW dihadiahkan kambing yang begitu banyaknya di antara dua gunung. Dia bukan 100 ekor tuan-tuan, bukan 200 ekor, bukan 300 ekor, beribu ekor. Nabi diberi. Percuma begitu. Tiba-tiba seorang Arab Badui datang, ya. Dia bilang, baru je Nabi dapat tu tuan-tuan. Baru je Nabi diberikan. Dia bilang, Nabi tanya dia, kau mau? Kau mau kambing-kambing ni? Kalau dibagi, aku terima ya Rasulullah. Nabi kata, kau ambillah. Kau ambillah semua. Lain. Di antara dua gunung, dua bukit, penuh dengan kambing tuan-tuan. Nabi bagi begitu saja. Baru jadi kasih, orang tanya dia, alangkah baiknya ya Rasulullah, banyaknya kambing. Kau maukah kata Nabi? Nah, aku mau dikata. Kau ambil semua. Tuan-tuan, saya rasa termasuk tuan-tuan juga tak akan berani bagi begitu. Kan? Mungkin kita bagi, kalau kamu ambillah satu. Kan? Betul tak je ya? Kau ambillah satu ataupun 2 ekor. Sebab beribu ekor, tapi Nabi kata kau ambillah semua. Hai tuan-tuan, kambing sekarang ni 1 ekor berapa? 1.000. Kalau ada 2.000 ekor, tidak 200.000. Tiba-tiba kita bagi percuma dengan dia. Tuan-tuan, tengok betapa Nabi SAW ajwad. Ajwad artinya pemurah tuan-tuan. Ya, baru jadi bagi. Kalau kita ditanya, ya, kenapa kau mau? Aku baru dibagi, ndaklah aku berkari mau kasih kau. Kasih orang yang bertanya pula orang kampung. Orang kampung biasa-biasa. Tapi Nabi SAW dia bagi begitu ya. Itu satu tuan-tuan. Ya. Saya berhenti 1,5 lah tuan-tuan. Takut nanti kalau panjang betul, tuan-tuan mungkin ada pergi mana-mana.
Tuan-tuan, ada hadis Nabi riwayat Imam Baihaqi. Kalau kita sembahyang tuan-tuan, Nabi menyebut wa man adda fihi faridatan, artinya fardu pada bulan Ramadan kana kaman adda 70 faridatan, seolah-olah dia menunaikan 70 fardu tuan-tuan. Coba bayangkan, pada bulan Ramadan tuan-tuan, kita sembahyang maghrib contohnya, satu fardu maghrib sama dengan 70 fardu kita buat, punya banyak pahala ya? Dan tuan-tuan, kalau boleh kita lelaki ni jangan tinggal salat berjamaah. Syukurlah yang di masjid ni rajin berjamaah. Tapi anak-anak kita, ya, keluarga-keluarga kita, jiran-jiran kita, kalau boleh kita kempen tuan-tuan, datang masjid. Dengan kita kempen datang masjid, diorang datang masjid tuan-tuan, dan diorang datang masjid, kita pun dapat pahala. Ya. Jadi tuan-tuan, ada masalah yang saya selalu perhati. Orang yang sembahyang tarawih malam, ya, sembahyang tarawih. Saya dapati tuan-tuan, ada yang sembahyang tarawih tapi sembahyang ba'dal isya, ba'diyah, dia tak salat. Dia dah sembahyang. Mana tuan-tuan? Ada tak tuan-tuan? Ada. Sudah imam habis doa, dia duduk situ melangut. Orang bilang melangut, kan cakap Sabah. Melangut dari situ. Tidak tahu apa yang dia fikir. Rugi tuan-tuan. Rugi. Kan? Nabi menyebut, ya, daripada Aisyah, sembahyang sunat tuan-tuan yang muakkad ada 12. Ada 12. Salah satu daripadanya adalah apa tuan-tuan? Salat sunat ba'diyah maghrib. Siapa yang sembahyang 12 rakaat tu tuan-tuan, dia sabar, dia 24 jam sembahyang tu tuan-tuan, 12 rakaat itu, kalau dia sabar, Allah akan membina rumah baginya di syurga. Ya. Daripada Aisyah, man sabara ala sintai asyarata rakaah minas sunnah. Aisyah kata, Nabi menyebut, siapa yang berterusan, ya, menunaikan 12 rakaat sunat muakkad tuan-tuan, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan bina baginya rumah di syurga. Ini bukan sembahyang fardu tuan-tuan, sembahyang sunat. Nabi kata Allah bina rumah di syurga baginya. Arba'u rakaat qabla zuhur, 4 rakaat sebelum zuhur. Wa raka'ataini ba'daha, lepas zuhur 2 rakaat. Wa raka'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat selepas maghrib. Wa raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat lepas isya. Wa raka'ataini qabla al-fajri, dan 2 rakaat sebelum sunat fajar. Sunat fajar pula tuan-tuan, sebelum subuh, rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tapi kalau kita terus 12 rakaat kita buat tuan-tuan, sunat ini, Allah bina bagi kita rumah di syurga. Tapi kita tengok jamaah kita ramai yang tinggalkan. Ramai yang tinggalkan. Tuan-tuan. Allah Ustaz, aku datang sembahyang tarawih sudah. Kalau kita datang sembahyang tarawih macam mana tuan-tuan? Mula sudah sembahyang tarawih. Kalau sudah mula sembahyang tarawih, ramai orang tak tahu ni. Masih orang tak faham. Pertama, kita lambat. Mungkin buka puasa makan lada. Ya, buka puasa dia makan lada. Sembahyang maghrib sakit perut. Dengan sebab sakit perut lambat datang masjid. Bila datang masjid tuan-tuan, sudah sembahyang tarawih. Apa orang tu perlu buat? Kita tuan-tuan, ini kita menghidupkan malam ni, mau dapat pahala banyak. Ada saya nampak, ya, dia datang, imam sembahyang tarawih berjemaah, dia sembahyang isyak di belakang. Sembahyang isyak. Ngam kan ni tuan-tuan?
Tuan-tuan rasa ngam kah? Tuan-tuan, kalau kita datang lambat, kita ni tuan-tuan confirm mesti pernah datang lambat. Kan? Kita ni banyak kelemahan. Kalau imam sudah sembahyang tarawih tuan-tuan, kita ikutlah imam. Kita ikut imam, kita sembahyang Isya 4 rakaat, tapi kita ambil pahala jamaah. Ya, pahala jamaah. Usalli fardal Isya 4 rakaatin makmuman. Imam sembahyang tarawih. Imam sembahyang tarawih tuan-tuan jamaah. Kita ikut dia tapi kita sembahyang Isya. Apa kita dapat? Kita akan dapat pahala berjamaah. Berjamaah. Tapi masalahnya, dia datang, sembahyang tarawih sudah banyak, dia sembahyang seorang-seorang di belakang. Apa dia dapat tuan-tuan? Dia dapat 1 pahala. Sedangkan kalau kita sembahyang berjamaah dapat 27 pahala. Tuan-tuan, ramai yang begitu. Dia sembahyang seorang-seorang belakang. Sebab apa? Dia tidak faham. Dia tidak tahu. Jadi sambunglah tuan-tuan. Imam salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia pun sembahyang. Sambung lagi 2 rakaat, habiskan Isya. Lepas tu dia sambunglah dengan sembahyang tarawih. Mana yang dikurang tu nanti dia tambah. Ya, dia tambah. Jadi yang dia tertinggal tadi sembahyang sunat Isya. Lepas witir dia sembahyanglah sunat Isya. Tuan-tuan, sembahyang sunat Isya ni boleh sampai dekat subuh. Sebelum subuh sembahyanglah sunat Isya kalau tertinggal. Sebab kita mau dapat fadilat. Tapi ramai orang tak tahu. Rupanya sembahyang sunat ni Allah bina rumah di syurga ya. Ini hadis tuan-tuan, riwayat Imam At-Tirmizi. Itu kalau kita sembahyang 2 rakaat muakkad. Kalau kita sembahyang 4 rakaat, 4 rakaat tuan-tuan, 4 rakaat sunat ba'diyah Isya, sambung lagi ghair muakkad, apa pahala dia? Nabi kata arba'un ba'dal isya'i ya'dilna bimislihinna min lailatul qadar. 4 rakaat selepas Isya sama dengan tuan-tuan kita solat pada malam Lailatul Qadar. Tengok tuan-tuan. Tengok. 2 rakaat kalau kita sembahyang, Allah bina rumah di syurga. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Kalau 4 rakaat, tuan-tuan, sama dengan dia bangun di malam Lailatul Qadar 4 rakaat. Tapi tuan-tuan, ramai yang tinggal. Ramai yang meninggalkan sembahyang sunat ba'diyah. Jadi tuan-tuan, ini kita kena bagi tahu kepada keluarga kita. Ya. Menurut Imam Nawawi kata sembahyang sunat muakkad 2 rakaat itu lebih afdal daripada sunat tarawih. Lebih afdal daripada sunat tarawih. Tuan-tuan, ini menurut Imam An-Nawawi. Ya. Jadi tuan-tuan, menurut Imam mazhab Hambali, tarawih selepas ba'diyah Isya sembahyang tarawih. Ini masalahnya kadang-kadang kita pergi tuan-tuan ada program-program majlis-majlis berbuka puasa. Ya, sembahyanglah. Ya, sembahyanglah di mana? Di hotel kah? Lepas sembahyang Isya aja, lepas imam doa, Bilal pun terus. Ya, terus berselawat sembahyang ba'diyah Isya. Artinya Bilal ini sendiri pun dia tak faham. Dia tak faham kelebihan ba'diyah Isya. Jadi tuan-tuan, kita jangan tinggal ba'diyah. Ya. Itu satu tuan-tuan yang saya mau bagi tahu. Ada lagi orang kalau sebelum ni sembahyang tarawih 20 rakaat. Ini tuan-tuan, jumhur ulama bahwasanya sembahyang tarawih 20 rakaat adalah yang paling afdal. Ini menurut jumhur ulama. Jumhur ulama 20 rakaat. Yang dibuat oleh siapa tuan-tuan? Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Begitu juga imam 4 mazhab 20 rakaat afdal. Sembahyang tarawih. Imam Nawawi 36 rakaat yang di Madinah. Di Madinah tuan-tuan 36 rakaat. Kenapa 36 rakaat? Tuan-tuan tahu, pernah dengar tak ni? 36 rakaat. Sedangkan 20 rakaat itu jumhur ulama.
Sebab tuan-tuan, orang yang berada di Makkah lepas 4 rakaat diorang akan tawaf. Tawaf tuan-tuan. Jadi orang Madinah bila diorang tengok orang Makkah lepas 4 rakaat sembahyang tarawih diorang tawaf, kalau begitu baik kita tambah tarawih, sebab mana ada tempat tawaf di sini? Mana ada tawaf di Madinah? Tawaf ni hanya di Makkah. Jadi orang-orang di Madinah tuan-tuan menambah lagi 16 rakaat tarawih di Madinah Munawwarah. Sebab apa? Orang Makkah bertawaf. Kita tambah 16 lagi. Ini menurut Imam Maliki yang berada di Madinah. Jadi tuan-tuan, kalau ada orang kata berselawat ini bid'ah lah dalam apa? Ketika lepas kita sembahyang tarawih, pedulikan. Jangan kita peduli. Kan? Sebab orang bilang, mesti dia ada kelebihan sedangkan Nabi tak buat. Tuan-tuan, hujahnya Nabi tak buat. Jadi orang Mekah yang tiap lepas 4 rakaat tu tawaf tu tak bid'ah kah? Nabi tak pernah buat pun. Lepas 4 rakaat orang Mekah tawaf. Tuan-tuan, zaman dulu. Sekarang tak. Zaman dulu, lepas 4 rakaat dia akan tawaf. Tawaf lepas 4 rakaat Nabi tidak pernah buat. Tuan-tuan, adakah kita akan kata orang Mekah itu bid'ah? Tidak. Jadi selawat tuan-tuan, yang kata selawat masa antara sembahyang itu bid'ah, biarkan orang tu. Kan? Kita berselawat dapat pahala tuan-tuan. Sampai ada orang cakap selawat ni hanya di Malaysia saja, negeri lain tidak selawat. Di Masjidil Aqsa berselawat. Antara 2 sembahyang itu berselawat tuan-tuan. Adakah orang di Palestin ini juga berbuat bid'ah dengan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Peduli orang tuan-tuan. Ini yang cakap macam-macam bid'ah ini kita tinggalkan saja. Kita tinggalkan. Itu tuan-tuan, apa yang saya mau sebut adalah pertama, kalau dulu 8 rakaat dia sudah pulang. 1. Sekarang ni 8 rakaat tuan-tuan, 8 rakaat tuan-tuan. Saya sembahyang di mana-mana, di Masjid Bandaraya, Masjid Negeri, RTM, Lutatan. Itulah tuan-tuan kan, kita mau ada different lah. Ya. Yang saya heran, bukan saja orang muda, orang tua pun 4 rakaat, dia balik. Allah. Itu 1. Yang kedua, dia sembahyang tarawih 8 rakaat, habis dia pulang. Tidak tahu apa sebab. Mungkin pergi kedai mamak. Ya, mungkin pergi kedai mamak, cerita-cerita dengan kawan. Dia sebab janjinya lepas tarawih, bukan lepas witir. Lepas tarawih kedai mamak Jamal Salim. Di Jamal Salim lah, tanpa salat witir. Sampai salat witir. Apa Nabi tuan-tuan kata? Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an berkata, Nabi bersabda, innahu man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Nabi kata, siapa yang bangun malam, contohnya sembahyang tarawih, man qama ma'al imami hatta yansarifa, sehingga imam mulih, imam pulang, ya, imam pulang, kutiba lahu qiyamul lailah, akan dituliskan kepadanya seperti beribadah sepanjang malam. Tengok tuan-tuan, kelebihan kita solat sampai habis witir, kita ni seolah-olah beribadah sepanjang malam. Ada ulama ditanya, Ustaz, kalau lepas tarawih dapat tak pahala tu? Enggak. Sebab hadis kata, lepas habis witir, habis sembahyang, barulah imam pulang, kita pun pulang. Soalan pula, Ustaz, kalau imam tu bertadarus, kan? Ada kan lepas sembahyang witir, imam bertadarus. Pulanglah, janganlah tunggu imam. Sebab yang penting imam ni dia punya tanggungjawab. Lepas dia salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, habis tanggungjawab imam. Habis tanggungjawab.
habis tanggungjawab dia. Artinya, lepas tu, kalau dia mau sambung juga, tadarus, kita pulang lah. Tapi kalau kita tahu dia mau pulang, lepas dia doa apa semua, dia pulang, kita pun pulang. Kita akan dapat pahala seperti, apa tuan-tuan? Beribadah sepanjang malam. Tapi inilah ramai orang tinggal. Ini ramai orang tinggal, tuan-tuan. Saya pun tak tahu. Apa pasal? Selagi kita berada di masjid. Hadis Imam Bukhari. Selagi kita berada dalam masjid, malaikat akan sentiasa berdoa dengan kita. Allahumma gfir lahu, Allahumma rahamhu. Ya Allah, ampunilah dia ya Allah. Ampunilah orang ni ya Allah yang berada di masjid. Ya Allah, rahmatilah dia ya Allah. Rahmatilah dia. Ya, selagi dia berada di masjid, selagi itulah malaikat akan berdoa padanya. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, rahmatilah dia ya Allah. Tapi dia keluar saja pergi masjid, ya, malaikat berhenti saja berdoa, dia pergi ke kedai mamak, lagi tidak dapat doa malaikat. Lagi tidak dapat doa malaikat. Ini tuan-tuan. Ya. Ini sembahyang tarawih. Sembahyang tarawih yang selalu kita tak ikut sunnah Nabi. Imam Ahmad ulama besar. Anak murid Imam Syafi'i, anak murid Imam Syafi'i yang menghafal sejuta hadis. Sejuta hadis dia hafal. Dia hafal tu tuan-tuan, sejuta hadis, bukan matan hadis tu, bukan teks hadis. Tetapi tuan-tuan, siapa yang riwayat hadis tu? Daripada siapa, daripada siapa, daripada siapa, daripada siapa? Nabi 1000 hadis, sejuta hadis tu tuan-tuan dia hafal itu. Teks hadis dan periwayat hadis tu dia hafal sejuta hadis. Dan dia hafal Quran. Dia pula mustahid mutlak. Ulama besar ni tuan-tuan, pada bulan Ramadan dia tidak akan pulang sehingga imam habis salat baru dia pulang. Tengok tuan-tuan, imam besar tuan-tuan, hebat, mustahid mutlak, ibadah malam dia bukan halang-halang. Tapi sembahyang tarawih, imam pulang baru dia pulang. Kita tuan-tuan yang amalan Masya Allah, mau lawan dengan dia, kalah kita tuan-tuan. Pun kita tidak ambil apa? Tidak ambil berat. Jadi macam mana mau dapat pahala banyak tuan-tuan? Ya, macam mana mau dapat pahala banyak? Sedangkan sunnah Nabi Imam Ahmad bin Hanbal, kenapa kau tiap malam kau kekal begitu? Sebab dia kata, aku mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikut sunnah Nabi. Jadi tuan-tuan, saya harap kita ikutlah sunnah Nabi. Jangan pulang melainkan habis imam sembahyang sunat witir. Boleh ke tuan-tuan? Ya. Kadang-kadang kita pulang pun bukan buat apa pun. Kadang-kadang balik rumah pergi filem. Belum tentu dapat pahala tuan-tuan. Belum tentu dapat pahala. Ya. Tengok. Lagi satu tuan-tuan. Bila kita tidur tentunya lepas tarawih, malam kita sembahyanglah qiyamul lail. Qiyamul lail. Ya. Tuan-tuan pernah dengar tak Rabi' Adawiyah? Terlebih sudah. Saya habiskan ini tuan-tuan. Rabi' Adawiyah tuan-tuan pernah dengar tak? Ini seorang wali Allah yang berasal daripada Basra, Iraq. Terkenal tuan-tuan sebagai wali Allah. Berapa rakaat dia sembahyang satu malam tuan-tuan? Berapa rakaat? Qiyamul lail 1000 rakaat. 1000 rakaat dia sembahyang qiyamul lail tiap malam tuan-tuan. Masya Allah. Kita yang lelaki ni tuan-tuan, agak-agak sampai tak 1000 rakaat? 50 rakaat pun nampai-nampai sudah. Weh, dah aku tahan Ustaz, dia bilang. Baru 20 rakaat sudah macam paning-paning, dia bilang. 20 rakaat sudah macam pening-pening. Aduh, Rabi' Adawiyah tuan-tuan, 1000 rakaat tiap-tiap malam. Seorang wali tuan-tuan. Guru dia siapa? Guru dia Hasan Basri. Hasan Basri. Ya. Jadi saya tutup dengan satu cerita antara dia dengan Hasan Basri tuan-tuan. Rupanya tuan-tuan,
guru ni, Hasan Basri ni, meminati Rabi'ah Adawiyah. Minat dengan Rabi'ah. Rabi'ah ni tuan-tuan cantik. Ya, cantik. Hasan Basri sebenarnya dia berasal daripada Madinah, tapi dia pindah pergi Basrah. Dia pindah pergi Basrah. Dia pindah pergi Basrah, tuan-tuan, orang panggil dia Hasan Basri. Dia Basri meminang Rabi'ah. Meminang. Tuan-tuan. Tuan-tuan, isteri yang salihah, dia akan masuk syurga 500 tahun dulu daripada suami dia. 500 tahun dulu daripada suami. Tuan-tuan, kalau isteri kita salihah, tuan-tuan, dia masuk dulu syurga walaupun dia tidak cantik, walaupun dia pindik-pindik tagak. Tapi kalau dia salihah, dia akan masuk syurga 500 tahun dulu. Kalau di dunia dia tidak cantik, tuan-tuan, dia tidak cantik, pindik-pindik tagak, hidung pesek, di syurga nanti dia akan cantik melebihi bidadari syurga. Kalau kita masuk syurga, tuan-tuan, kita pun tak kenal dia. Kita pun tak kenal isteri kita, tuan-tuan, sebab dia sudah berubah jadi wanita cantik. Kita pun kata, siapa perempuan cantik? Abang, akulah si Zalihah bang, isteri abang. Cantiknya kau. Aku menjadi ketua wanita syurga. Bukan, ketua bidadari syurga. Kita pun tak kenal isteri kita, tuan-tuan, sebab cantiknya. Walaupun masa di dunia pindik-pindik tagap, tuan-tuan. Tapi apa? Yang saya mau cerita ni, Hasan Basri meminang Rabi'ah. Ini tuan guru dia, tuan-tuan. Biasalah kan anak murid kahwin dengan cikgu, ramai kan, tuan-tuan? Anak murid, cikgu tengok, cantiknya anak muridku ni, rupanya dipinangnya. Jadi Hasan Basri pun dipinang anak murid, tuan-tuan. Apa kata Rabi'ah? Ya Syekh, dia bilang, tapi dengan syarat kau jawab dulu aku punya soalan. Ya, kau jawab dulu soalanku. Kalau kau dapat jawab, aku kahwin dengan kau, Syekh. Ini tuan guru dia, tuan-tuan. Tuan guru meminang anak murid. Apa soalan? Soalan pertama apa? Syekh, dia bilang, sekarang aku boleh mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Okey, aku boleh mengucap. Syekh boleh confirm tak ketika aku mati nanti, aku boleh mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah? Bila aku mengucap. Hasan Basri kata, wallahu alam. Dia pun tak boleh confirm. Itu soalan pertama, Syekh. Soalan kedua. Dikubur besok. Malaikat munkar nakir akan tanya beberapa soalan. Soalan sudah bocor. Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Man nabiyuka? Siapa nabimu? Ma imamuka? Siapa imammu? Sekarang aku dapat jawab. Sebab soalan sudah bocor. Syekh, boleh tak kau confirmkan ketika malaikat munkar nakir tanya aku di kubur besok, aku dapat jawab tak soalan ni? Siapa Tuhanmu? Aku dapat jawab tak siapa nabimu? Aku dapat jawab tak siapa imammu? Hasan Basri bilang, tok guru dia bilang, wallahu alam. Wallahu alam. Okey. Nanti akhirat besok ada orang yang diberi buku catatan amalannya dengan tangan kanan. Ada yang diberikan buku catatannya dengan tangan kiri. Syekh, boleh tak kau confirmkan, aku besok ni dapat tak buku catatan dengan tangan kanan? Tangan kanan. Boleh tak dia? Boleh confirm tak? Imam Hasan Basri kata, wallahu alam. Itu yang ketiga. Syekh dia bilang soalan keempat. Di titian sirat itu penentu sama ada orang masuk syurga ataupun masuk neraka. Kalau jatuh neraka terus. Syekh boleh confirm tak? Aku masuk syurga. Aku boleh masuk syurga. Imam Hasan Basri kata, wallahu alam. Syekh dia bilang, boleh tak kau kahwin? Mana dia mau menjawab soal munkar nakir? Macam mana dia boleh mengucap? Boleh tak dia dapat buku catatan di tangan kanan? Boleh tak dia masuk syurga? Malam pula dia bilang, kalau aku kahwin, dia bilang susah nanti. Sebab aku malam dia sibuk dengan sembahyang sunat. Mesti melayani pula suami. Melayani suami wajib. Aku banyak sunat. Dan ini tuan-tuan, ada yang kata lelaki punya akal 9. Tuan-tuan pernah dengar tak?
nafsu lelaki 1. Tuan-tuan pernah dengar? Nafsu perempuan 9, akal wanita 1. Rupanya di sinilah Rabi'ah Adawiyah bertanya kepada tuan guru dia. Syekh, dia bilang, takkan Syekh tak boleh kawal, dia bilang, sedangkan Syekh ada 9 akal, 1 nafsu. 9 akal. Rupanya situlah tuan-tuan, puncanya ada 9 akal 1 nafsu. Itulah daripada peminangan Hasan Basri kepada Rabi'ah Adawiyah. Itulah dia. Jadi tuan-tuan tengok macam mana orang-orang yang hebat ini menekan hawa nafsunya yang dilihatnya Allah Azza wa Jal. Allah. Pernah tuan-tuan dia solat, tercucuk kayu tuan-tuan. Dia sembahyang tu dia nak rasa sakit. Rupanya lepas sembahyang tu baru dia perasan ada tercucuk mata dia tuan-tuan. Kalau kita memang berhenti sembahyang. Tapi ketika sembahyang tercucuk mata dia tak rasa sakit. Dan dia minta tolong seorang wanita bernama Abdah binti Syakur supaya mencabut kayu kecil yang melekat di kayu menyucuk mata pun dia tidak rasa sakit. Punya khusyuknya Allah. Masalahnya kita sekarang ni tuan-tuan, sembahyang tidak berapa khusyuk berbanding dengan orang-orang hebat itu. Ya, masa itulah kita teringat kunci yang hilang. Ya, masa itu teringat apa mau makan di Sungkai nanti. Ini masalah dia. Jadi saya rasa cukup tuan-tuan. 15 minit sudah terlimpas. Ya, minta maaf banyak-banyak seandainya ada terkasar bahasa terlanjur bicara. Ini kuliah zuhur saya yang terakhir di Ramadan. InsyaAllah kita jumpa lagi pada maghrib Jumaat selepas hari raya. Yang baik datangnya pada Allah, yang tidak baik datangnya pada nafsu saya sendiri. Minta maaf banyak-banyak seandainya ada terkasar bahasa terlanjur bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.